Lanjut langsung bersama rakan penyampai Redwin Robin di Kota Kinabalu. Silakan Redwin. Ia dia. Pencapaian keputusan Sijil Tinggi Agama Malaysia STEM 2022 bagi negeri Sabah menunjukkan peningkatan 0.19% grade purata negeri tahun 2022 iaitu 3.28 berbanding 3.47 pada 2021 dan bagi peratus lulus pula meningkat 17.43%. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Pengarah Pendidikan Sabah Raisin Saidin turut memaklumkan pencapaian grade purata mata pelajaran turut meningkat dengan menyaksikan mata pelajaran insya dan mutalaah mendapat 100% lulus. Sekolah Menengah Agama Islamiah Tawau dinobatkan sekolah terbaik STEM 2022. Untuk makluman, pada tahun 2022 ini jumlah calon yang telah mengambil mata peperiksaan STEM telah meningkat 100%. Tahun sebelum ini jumlahnya lah seramai 17 orang kan. Tetapi pada tahun 2022 jumlah itu telah meningkat kepada 34 orang. Ini merupakan satu gambaran yang baik bahawa STEM ini semakin mendapat perhatian dalam kalangan pelajar dan juga ibu bapa. Alhamdulillah, saya bersyukur dan tidak sangka dan sangat terkejutlah dengan keputusan ini. Tapi ini semua bukan atas usaha saya saja sendiri. Ini daripada usaha kawan-kawan, guru-guru, ibu bapa yang mendorong saya untuk ambil STEM dan guru-guru yang membimbing saya dalam menduduki peperiksaan STEM ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua. Sejujurnya dari saya, tips belajar STEM ni dia perlu teamwork, study group. Sebab dengan begitu kita boleh bertukar-tukar pandangan dengan kawan-kawan. Jadi banyak pandangan yang kita boleh dapat. Alhamdulillah, saya bersyukurlah sebab bukan senang. Sebab seperti yang kita tahu, STEM ni satu sijil yang fully Arab. Memang tak semua boleh belajar Arab. Lepas tu lagi-lagi saya salah seorang pelajar yang asrama, salah seorang tingkatan 6 yang hanya seorang di asrama. Jadi sangat susah untuk belajar tanpa kawan, tapi alhamdulillah hari ini saya dapat tunjukkan yang saya boleh tunjuk kejayaan. Belajar bahasa Arab ni perlu banyak kosakata sebab kita tak faham kan bahasa orang. Kita lepas tu perlu banyak latihan sebab soalan ni dia banyak kebat jugalah kena sebab sebesar kena pandai-pandai lah fikir dia punya jawapan tu. Perpaduan dalam kalangan masyarakat perlu sentiasa dipelihara bagi mengekalkan keharmonian sedia ada. Dalam hal itu, perbezaan agama dan budaya juga perlu dijadikan sebagai penghubung dalam memupuk persefahaman dan perpaduan rakyat. Justru, menurut Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Dr. Rudi Awah, semua pihak perlu mengambil kesempatan memanfaatkan kemuliaan bulan Ramadan ini sebagai ruang untuk membantu golongan memerlukan. Sehinggalah selesainya bulan Ramadan ini kita sentiasa menyantuni kepada mereka-mereka yang beragama Islam. Kerana ini Ramadan adalah satu bulan yang perlu kita bersama-sama kepada mereka untuk bersama-sama berbuka puasa. Pengisiannya pula berbuka puasa ini bukan hanya kita berbuka puasa tetapi kita juga mendengar tazkirah dan juga kita memberi sumbangan seperti apa yang telah kita lakukan di mana-mana tempat. Beliau menyatakannya kepada RTM sempena majlis penyerahan bubur lambuk dan keperluan jenazah di Masjid Daerah Pitas. Dalam program sama, Datuk Rudi turut menyampaikan sumbangan kepada golongan asnaf di Rumah Anak Yatim Islam Baitul Amin Pitas. Saya ucapkan ribuan terima kasih terus sekali kita punya YB Datuk Rudi yang begitu prihatin. Walaupun kita berlainan agama kan, tapi beliau saya terharulah sekali lagi dia dapat memberi sumbangan. Masyarakat dinasihat merancang perjalanan lebih awal sekiranya berhasrat untuk balik ke kampung pada musim perayaan ini. Langkah itu bukan sahaja dapat mengelak kesesakan di jalan raya, malah menjamin keselamatan. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan turut mengingatkan orang ramai agar sentiasa mematuhi undang-undang ketika berada di jalan raya.
Sentiasa menjaga keselamatan diri kita dan kenderaan kita supaya tidak ada apa-apa sebarang kecelakaan yang berlaku ataupun kemalangan yang berlaku. Moga perjalanan kita semua berada dalam keadaan yang lancar, yang baik dan kita akan dapat sampai ke destinasi masing-masing dan dapat meraihkan sambutan Hari Raya Aidilfitri dengan keadaan yang ceria, yang meriah bersama keluarga masing-masing. Beliau yang juga adun Apas berkata demikian kepada media dalam majlis penyampaian sumbangan asnaf di Masjid Al-Ubudiyah, Jalan Damai Tawau. 80 asnaf menerima sumbangan duit raya, kurma dan beras dalam majlis ini. Menjelang Aidilfitri, aktiviti menyantuni golongan asnaf terus giat dilaksana. Tidak ketinggalan berbuat demikian ialah Jabatan Penyiaran Sabah menerusi program Sabah VFM Prihatin dan Ramadan 2023. Untuk dapatkan laporan penuh, kita bersama dengan Gabriel Michaelstown di lokasi. Gab. Baik, terima kasih Radwin. RTM Sabah melalui stesen radio Sabah VFM terus menyantuni masyarakat kurang bernasib baik menerusi program Sabah VFM Prihatin dan Ramadan 2023. Pelaksanaan juga bagi menyemarakan lagi sambutan Hari RTM ke-77 yang disambut 1 April setiap tahun. Kali ini kawasan Lumadan di daerah Beaufort dipilih sebagai lokasi. Baik, untuk perincian lebih lanjut bersama saya pengurus Sabah VFM Puan Lalita Sundram. Baik, selamat petang Puan. Selamat petang. Baik, boleh perincikan program yang dijalankan petang ini? Baik, terima kasih. Baiklah, sempena dengan sambutan Hari RTM ke-77 melalui program Sabah VFM Prihatin dan Ramadan 2023, kami memilih untuk menyantuni masyarakat yang terdiri daripada suku kaum Murut, Bisaya, Dusun dan juga Brunei dan juga yang lain-lain di Lumadan Beaufort. Tapi dengan adanya kerjasama antara Sabah VFM RTM dengan Ahli Dewan Undangan Negeri Lumadan N34 YB Datuk Roslan Muaram, pemimpin pembangunan masyarakat Lumadan, kumpulan BTC Berhad, College Teknologi Yayasan Sabah KTYS, Kuek Sabah Sendirian Berhad, Setco, Bernas dan yang lain-lain. Sabah VFM dia telah memilih 6 buah rumah di 6 buah kampung di Lumadan Beaufort seperti Kampung Lubuk, Kampung Jaya Baru, Kampung Luagan, Kampung Kepawa Laut, Kampung Mentulut dan Kampung Lago. Tanggungjawab korporat sosial ini atau CSR ini adalah untuk menyampaikanlah sumbangan kepada 6 buah keluarga di setiap kampung yang dipilih sempena dengan bulan Ramadan dan juga Hari Raya yang akan mendatang tidak lama lagi. Baik Puan, apa antara pengisian dan keunikan program yang dijalankan hari ini? Baiklah, keunikan program pada kali ini kita cuba berusaha untuk memberi satu yang berbeza daripada yang sebelum-sebelum ini, di mana kita akan wasang langsir langsir di 6 buah rumah di 6 buah kampung terpilih sebagai salah satu cara Sabah VFM dan juga rakan-rakan strategik untuk menyantuni mereka sempena dengan bulan Ramadan juga dan juga Hari Raya Aidilfitri. Di samping itu rakan-rakan strategik juga turut menyumbang beberapa sumbangan seperti bakul makanan, pakaian raya untuk 6 keluarga tersebut supaya mereka lebih bersedia dalam menyambut Hari Raya Aidilfitri yang akan menjelang tidak lama lagi. Baik, program sebegini akan lebih berjaya terutama sekali dengan adanya kerjasama strategik daripada berbagai pihak. Mungkin Puan boleh ulas. Ya, betul. Sebab Sabah VFM RTM ini dia tidak akan dapat menjayakan program ini tanpa kerjasama daripada rakan-rakan strategik. Sebab dengan ada kerjasama rakan-rakan strategik ini, mereka boleh menyediakan sumbangan-sumbangan yang diperlukan oleh keluarga-keluarga seperti yang saya sebut tadi itulah. Sebab kita pun faham bukan semua masyarakat
masyarakat ini mempunyai kemampuan ya untuk melakukan sesuatu. Jadi kita ini yang mungkin sedikit ada kelebihan bersama dengan rakan-rakan strategik ini membantu mereka untuk memudahkan lagi perjalanan kehidupan seharian mereka. Apatah lagi tidak lama lagi kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri dan juga sempena dengan Hari RTM ke-77. Ini merupakan sumbangan ya besar daripada Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah itu sendiri, iaitu RTM, bersama dengan rakan-rakan strategik yang telah sama-sama bekerjasama berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada mereka yang memerlukan. Baik Puan, terima kasih atas perincian tadi. Okay, terima kasih. Baik, setakat ini saja perkongsian kita petang ini. Teruskan menonton berita RTM. Kembali ke studio bersama Redwin. Silakan. Baik, terima kasih Gap. Beralih ke berita seterusnya. Umat Islam perlu menghayati dan menjadikan ajaran dalam Al-Quran sebagai panduan kehidupan seharian. Ini kerana dengan menghayati Al-Quran dapat meningkatkan ketakwaan pada Tuhan sekaligus memberi kekuatan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam pada itu, menurut Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, Datuk Saiful Zaman Sangol, melalui penghayatan terhadap Al-Quran juga dapat menambah nilai umat Islam dalam konteks Malaysia Madani, iaitu peningkatan kualiti diri. Malaysia memerlukan rakyatnya yang ada personaliti unggul, iaitu dia punya modal insan yang tinggi. Tentulah merujuk kepada kemahiran, merujuk kepada akhlak, merujuk kepada integriti Malaysia Madani, iaitu mereka yang maju spiritual, maju di sudut ekonominya, tapi maju juga di sudut insaniannya. Datuk Saiful Zaman berkata demikian kepada RTM dalam Majlis Khatam Al-Quran Syukbah Muslimah di Masjid Nurul Ihsan Kampung Ketiau Putatan. Beliau turut memuji penganjuran program tersebut kerana aktiviti seumpama merupakan inisiatif terbaik dalam melahirkan generasi celik Al-Quran. Baik, setakat ini perkembangan berita dari negeri di bawah bayu, dan untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara, kita kembali ke Angkasa Puri bersama dengan dia. Teruskan dia. Baik, terima kasih Redwin langsung dari Sabah.